Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kita punya ulang kaji kali ini untuk topik geometrical optics. Soalan yang pertama. So dia kata sini an object with height 10 cm. So kita keluarkan dulu dia punya data height of object. So ini adalah HO. HO kita 10 cm. And then dia kata is placed 8 cm in front of converging mirror. Dia beritahu 8 cm dia place, dia letakkan 8 cm daripada converging mirror. So itu adalah dia punya U, 8 cm. Dan perhati kat sini converging mirror. So please remember converging mirror ni adalah cermin ini ni, cekung je ni, cekung ke dalam converging mirror. Sebab dia menumpukan cahaya. Kalau ikutkan, kalau cahaya datang ke cermin ni, katalah ini titik fokus, dia akan fokus ke sini. Dia pergi ni, dia fokus ke sini. Dia pergi ni, fokus ke sini. Nama lain dia adalah concave mirror, converging mirror ataupun concave mirror. So tolong please kita takut soalan nanti dia gunakan istilah yang lain, takut confuse. Nama lain bagi concave mirror adalah converging mirror. So maklumat lain dia bagi adalah with a radius of curvature of 4 cm. So R dia bagi 4 cm. So ingatlah radius of curvature ni kita boleh cari dia punya focal length. Soalan pertama dia minta kita sketch its ray diagram. Tiba-tiba je dia minta sketch ray diagram. Maklumat apa yang kita ada? Yang pertama kita tahu dia adalah converging mirror ataupun concave mirror. So kita lukis dulu. Contoh kat sini saya buat. So make sure ada bulu mata ni. Bulu mata ni melambangkan belakang cermin, back of the mirror. So ini adalah converging mirror ataupun concave mirror. Lepas tu saya akan buat point F dengan 2F. Kenapa saya buat F dengan 2F ni? Ini adalah focal point. Jarak dia daripada sini pergi ke hujung cermin. Dan ini adalah daripada sini ke sini. Sebenarnya ini adalah panjang fokus lah. Kalau daripada hujung cermin ni sampai ke F ni adalah focal length F. Ni tambah lagi F. So dia akan jadi 2 kali F. 2 times focal length. Dan soalan tu pula, dia dah maklumkan pada kita, dia punya U adalah 8 cm. Object distance. Dan radius of curvature dia 4 cm. Ingat daripada radius of curvature ni kita boleh carikan nilai focal length. R ni sama dengan 2 kali focal length. Maksudnya nilai F dia berapa? So letakkan R sini 4, sini 2F. So kita akan dapat F dia sama dengan 4 bahagi dengan 2 dapat 2 cm. Jadi focal length, panjang fokus dia adalah 2 cm dekat sini. Ini 2. Kalau sampai kat 2F ni akan jadi 4. Jadi dia beritahu dekat sini dia letak objek dia 8 cm. Jadi kat mana 8 cm tu? Maksudnya dekat belakang lagi lah. Dia jauh lagi daripada kita punya cermin. So anggap dekat sini dia punya objek. Ni cara kita nak lukis dia punya ray diagram. Dan ingat, untuk konsep kita punya ni, kita gunakan konsep pantulan lah dekat cermin. Kalau lens kita gunakan pembiasan. So pantulan reflection. So daripada kepala objek ni, so dia go through dekat mirror tu and then dia akan reflect dekat focus. Itu yang pertama. So anak panah wajib lukis dekat ray tu. Macam tu yang pertama. Yang kedua, dia mesti pergi dekat focus. Dia pergi dekat focus dan dia sampai ke cermin, baru dia pantul balik. So dia pantul. Dekat sini dia pergi pantul balik. Dekat sini lebih kurang dia punya image. So image dia itu. Ini objek, ini image. Kena label. Right? So kalau you tengok dekat sini, kita boleh tahu karakteristik dia lah. Depan cermin adalah real. Dan bila real, dia terbalik inverted. Ingat pasangan kepada real adalah inverted. Benda itu terpakai untuk lens. Kalau kita pakai convex lens, kalau yang mirror kita pakai concave mirror. Convex lens tu yang ini, yang lens yang macam ni. Benda ni. Dia punya ray diagram, ingat dia ada ray diagram ada 4, ini pun ada 4 yang sama karakteristik. Dan satu lagi kena ingat, kalau inverted je mesti real. Inverted mesti real, dan kalau dia upright mesti virtual. Itu pasangan pasangan itu kena ingat So kita dah dapat sketch ray diagram. Seterusnya, ini A ini yang A. Soalan B dia minta calculate the image distance. Image distance maksudnya dia nak cari nilai V. Macam ni kita nak cari nilai V? So tengok saya buat kat sini terus. Kita nak cari nilai V, kita dah ada focal length, kita dah ada object distance. So kita guna rumusnya 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. F dia adalah berapa nilai dia? 2 cm. 2 cm dan ianya adalah positif. Kena ingat kenapa dia positif? Sebab converging mirror ataupun concave mirror ni F dia positif. Kalau convex yang ni, cermin yang ni, F dia negatif. Tolong hati-hati So tak 2 kat sini positif. U dia 8. 1 per 8 tambah 1 per V. Jadi kita nak cari V. 1 over V equal to 1 over 2 minus 1 over 8.
So this one you akan dapat 1 over V. Dia akan dapat dekat sini 0.375. Dan tolong ini bukan jawapan akhir dia sebab kita belum 1 over kan balik. Ni tolong hati-hati takut berlaku kesilapan. So V dia adalah 1 ni bahagi dengan 0.375. Okay. So answer it should be 2.67 cm. So ini jawapan dia. 2.67 cm image distance. Dan jawapan ni positif. Positif menggambarkan dia adalah, kalau V positif dia adalah real image. Kalau V negatif dia adalah virtual image. So kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okay, soalan minta kita cari calculate its magnification. Dia minta cari nilai magnification. So yang C ini calculate magnification. So rumus magnification ada dua, negative V over U ataupun sebagai itu HI over HO. So saya akan gunakan yang inilah. Okay, sebab kita dah ada V dah ada U. Okay, so kita masukkan negatif. V kita positif tadi 2.67 bahagi dengan U. U kita adalah 8. Okay, so jawapan ni adalah jawapan dia negatif 0.33. Ingat, magnification tidak ada unit. Dan bila kita buat 0.33 jawapan kita, kurang daripada 1 maksudnya dia diminish. Ini bermaksud dia diminish. Ataupun kita kata mengecil lah. Okay, kalau dia 1, same size. Kalau besar daripada 1, dia adalah magnified. Dan kita boleh tahu karakteristik dia juga, bila negatif je M ni, ini untuk rumus ni saja, bukan HI over HO ini saja. Kalau negatif bermaksud inverted, terbalik. Okay, itu maksud di sebalik nilai positif ataupun negatif. Okay, dan soalan D pula, dia tanya calculate the height of image. Maksudnya dia nak cari HI. Kita ada rumus M sama dengan HI bahagi dengan HO. So, masukkanlah HI kita berapa? Tak tahu kan? Okay, so tak apa saya tak kasih. Magnification kita dah tahu, negatif 0.33. Okay, negatif ni letak boleh, tak letak boleh, tak apa. Sebab apa? Ini lebih kepada equation ni tidak ada positif negatif. So, saya abaikan negatif ni. Okay, HI dia berapa kita nak cari? HO dia adalah height of object tadi dia bagi 10 cm. So, kita akan dapat nilai HI kita adalah 10 kali dengan 0.33. Jawapan dia adalah 3.3 cm. Okay, ini jawapan dia untuk soalan nombor 1. Okay, baiklah, untuk soalan seterusnya, soalan yang kedua. Okay, ini untuk soalan, dia kata kat sini, a biconvex lens. Okay, please take note, lens bukan mirror. Hati-hati bila baca soalan. Bila biconvex ni maksudnya lens yang ini. Okay, ni biconvex lens kita panggil. Atau nama dia lain adalah convex lens. Sebab apa dia panggil biconvex? Sebab sini convex, sini pun convex. Ada dua surface yang convex, kita panggil biconvex. Ataupun nama lain dia adalah converging lens. Sebab apa converging lens? Sebab dia menumpukan cahaya. Okay, maksudnya bila kita datang cahaya ni, dia akan tumpukan kepada titik fokus. That's why nama dia converging lens. Dia menumpukan cahaya. Okay, so soalan dia bagi kat sini, biconvex lens radius of curvature. Itu adalah nilai R dia. Okay, catatkan R sama dengan 30 cm. And then an object is placed 10 cm from the lens. So itu adalah nilai U dia 10 cm. Okay, itu maklumat dia bagi. And then soalan dia tanya, what is the focal length of the lens? Ini soalannya senang lah. Dia nak cari focal length. Jadi untuk yang A ni, kita tahu radius of curvature sama dengan 2 kali focal length. So radius of curvature dibagi 30 cm. So, letak 2 darab dengan F. So, yang akan dapat F ni adalah 30 bahagi 2. Jawapan dia adalah 15 cm. Okay. So, itu untuk A. Soalan seterusnya untuk B. Calculate the magnification. Okay. Magnification maksudnya kita nak pembesaran. Kita ada dua rumus kan. Jadi, kita maklum. M sama dengan negative V over U ataupun HI bahagi HO. So, sekarang ni kita ada U. Kita ada F. Okay. U dah ada. F. So, kita boleh cari V. Baru kita boleh cari magnification. So, you kena cari V dulu. So, untuk cari V, kita akan pakai equation 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. Okay, F ni focal length dia adalah positif. Sebab untuk convex lens atau converging length ni, F dia positif. So, dia 1/15. Kalau concave length yang ini. Yang ni focal length dia kena letak negatif. Kalau dia bagi nilai lah. So, kat sini positif 15 sama dengan U tadi berapa? 10 tambah 1/V. Jadi, kita akan dapatkan 1/V adalah sama dengan 1/15 tolak 1/10. Jawapan dekat sini, 1/V ni kita akan dapat, okey, ni kalau kita kira-kira, kita akan dapat negatif 0.033. So, V dia, jawapan dia kita akan dapat lebih kurang dalam negatif 30
cm. Okey. Negatif 30 cm ni maklumat awal kita boleh dapat ciri-ciri dia. Ini adalah virtual lah. Sebab apa? V dia negatif. Okey, tak perlu itu sebab kita nak cari magnification. So, rumus M tadi sama dengan negatif V over U. So, masukkan nilai. Negatif, letak negatif lagi. Negatif 30. Kita bahagikan dengan U. U dia adalah 10. Jadi, kita punya nilai adalah 3. Dan dia adalah positif. So, magnification sama dengan 3. Dan kita boleh tahu karakteristik kat sini. Bila M nilai 3, dia lebih besar daripada 1. Dia adalah, kita kata magnify lah. Membesar. Dan seterusnya, nilai dia positif maksudnya dia adalah upright. Upright ni maksudnya dia adalah tegak. Okey, itu maklumat. Okey. So, yang seterusnya, okey, minta maaf ada error kat sini. Ini bukan B, ini C seperti sketch its ray diagram. So, bila dia minta kita sketch ray diagram, okey, macam sebelum ni lah. Okey, untuk lens dengan mirror, saya pernah tekankan perkataan ni. Makin dekat, makin besar. Dan akan tegak. Tegak tu last sekali lah. Kalau awak masih ingat cara kita nak lukis lah. Cuma sekarang ni, ini kita lukis untuk convex lens. Okey, yang ini convex lens. Okey, kita buat dia punya garisan dulu. Right. Kita dah tahu focal length yang dia bagi dekat sini adalah 15. So, saya letak je 15 kat sini. 15 focal length. Ini 2 kali F kat sini akan jadi 30. Tak apa, saya biarkan. So, sekarang ni kita punya focal length 15. Objek letak kat mana? Okey, objek dia dah beritahu U dia, nilai dia tadi berapa? 10. Okey, tadi U kita dah tahu U dia adalah 10. 10 maksudnya dia kurang daripada focal length. Kat sini objek dia. Okey, objek di sini. Okey, ingat ini untuk length So, kat sini pun kita ada F kat. Okey, sini tadi sebab saya nak letak kat mana kan. Okey, so kita dah tahu kat sini. So, bila kita lukis, ingat yang pertama dia akan pergi dekat lens dan dia akan refract. Terbias dia akan pergi dekat focus. Itu yang pertama. Okey, yang pertama. Yang kedua, wajib dia akan lalu dekat tengah-tengah lens. So, ini dia akan pergi dekat tengah lens. Okey, ini Dan ini you kena drag. Okey, drag at the back. So, kita akan buat dotted line. Dotted line sebab apa? Dia akan membentuk image yang kita sebut sebagai virtual. Dah terlajak ni, tak apa. So, dekat mana dia crossing tu, dia akan dapat dia punya image. So, inilah image dia. So, image kena buat dotted. Sebab apa dotted? Sebab dia adalah virtual. Maya. So, ingat kalau untuk lens, objek duduk kat sini. Bila image terbentuk sisi yang sama dengan objek, kita kata dia virtual. Tapi kalau image tu terbentuk side sebelah sini, kita kata dia adalah real. Okey, dia tak sama dengan mirror. Dia terbalik. Dia mirror tu kita kata belakang mirror. Kalau image terbentuk belakang mirror, dia adalah virtual. Tapi kalau image terbentuk hadapan mirror, dia adalah real. Seterusnya untuk soalan physical optics. Okey, nombor 1 dia tanya state 2 condition for interference to occur. Okey, 2 syarat lah untuk berlakunya interference. Okey, yang pertama dia mesti ada apa? Okey, must have 2 or more wave that overlaps. Okey, dia mesti overlap lah ataupun bertindih ataupun kita kata superpose. Maksudnya mesti ada 2 atau lebih. Kalau ada 1 je mana boleh dia nak berlaku interference. Okey, ini syarat pertama. Okey, yang kedua pula syarat dia. Okey, the source must be coherent. Okey, coherent ni saya ada bincang itu dalam nota awak dalam kelas. Okey, maksudnya coherent ni dia punya phase difference mesti constant. Okey, lepas tu nilai wavelength dia dengan nilai frekuensi dia tu mesti sama. Seterusnya untuk soalan yang kedua, dia kata soalan di sini kata in a double slit experiment the slit separation is 0.03 cm. Okey, saya nak ingatkan baliklah. Yang mana satu slit separation. Okey, slit separation tu adalah ini S1, S2. Slit 1, slit 2. Dekat sini kita panggil sebagai slit separation, which is D. D kecil So, D kecil dia 0.03 cm darab 10 negatif 2. Saya tukar siap-siap dia punya unit. Okay, after that, dia kata, and the distance of the double slit from the screen is 160 cm. Okay, dan jarak double slit ni dengan screen ni, ini adalah D besar. Ini D besar kat sini. So, D besar dia yang ini So, D besar berapa dia bagi? Dia bagi tadi 160 cm, which is 160 darab 10 negatif 2 meter. Okay, so itu nilai D besar dia. Okay, lepas tu pula soalan dia kata, when a green light is used, so digunakan cahaya hijau, the distance of the second bright fringe. Okay, dia mention kan second bright fringe. So, second M dia akan sama dengan
2. Kenapa saya ambil 2? Sebab untuk bright fringe, kita ikut je dia punya order dia. Order dia M sama dengan 2. Tapi kalau bright fringe, kalau dark fringe, kita akan tolak dengan 1 dia punya order. So, ini second bright fringe, terus dia ambil M sama dengan 2. Okay, dia kata from the central maximum is 6 mm. Maksudnya sekarang ni, daripada center ataupun central maximum ni, dia punya second bright fringe tu, contohlah saya anggap dekat sini, ada second bright. Okay, nampak second bright kat sini. Ini adalah maksud dia, jarak dia tu ni. Distance of the second bright fringe from the central maximum. 6 mm. Yang ini yang 6 mm tu. Okay, dekat sini. Daripada center ni pergi ke sini. So, kita akan letak ini sebagai YM. Okay, YM ni adalah 6 darab 10 negatif 3 meter. Jadi, soalan yang pertama diminta, calculate the wavelength of the green light. So, kita nak cari wavelength, panjang gelombang. So, rumus yang kita akan pakai adalah YM sama dengan M lambda capital D over small d. Rumus yang dekat bahagian depan buku soalan awak. Jangan salah guna lah. Satu lagi tu untuk dark. Dia M plus half tu untuk dark. So, YM kita adalah 6 darab 10 negatif 3. Okay, order dia M sama dengan 2. Lambda kita nak cari. D besar dia 160 darab 10 negatif 2. Bahagian D kecil kita adalah 0.03 darab 10 negatif 2. So, yang akan dapat punya lambda, jawapan dia adalah, kat sini saya dapat lah, 5.63 darab 10 negatif 7 meter. Okay, ini jawapan untuk wavelength lambda dia. Okay, itu untuk soalan A. Dan seterusnya, untuk soalan B pula kat sini. Okay, so saya drag ke bawah sikit. Okay, tengok soalan ini. Dia kata, calculate the separation between the fifth dark fringe and the second bright fringe. Maksudnya dia nak cari separation ni, maksudnya jarak antara fifth dark fringe dengan second bright fringe. Okey, macam mana kita nak tahu jarak tu? Okey, tadi dia bagi dah second bright fringe ni, dah bagi tahu dah berapa nilai dia tadi? 6 darab 10 negatif 3. So yang ni, tak apa, saya lukis yang lain. Saya nak tunjuk kat awak yang mana satu yang dimaksudkan dengan second bright fringe dan satu lagi fifth dark fringe. Okey, contoh gambar rajah dekat sini. Okey, saya bagi gambar rajah yang bawah ni. Ini. Okey, katalah ini tadi, bentuk tadi, dan dekat center ni kita nampak bright. Okey, yang warna merah ni saya gambarkan dia sebagai dark fringe. Ini first, second, third, fourth, fifth. Okey, first, second, third, fourth, fifth. Maksudnya daripada sini pergi ke center ni, ini adalah dia punya jarak daripada center pergi ke fifth dark fringe. Dan sebelum tu tadi dia dah bagi tahu daripada center pergi ke second bright. Okey, second bright. Okey, ni center center kat sini. Ini first bright, ini second bright. Okey, second yang cerah kat situ. So, ini jarak dia tadi yang dia dah bagi adalah 6 darab 10/3. Jadi, soalan ni sebenarnya dia nak minta kita cari distance tu yang ini. Daripada fifth ni, okey, daripada fifth ni pergi ke sini. Yang ini dia nak. Okey, kena fahamkan soalan tu. Okey, maksudnya nanti kita akan tolak yang kelima punya dark ni. Okey, kita akan tolak dengan 6 darab 10/3. Jadi, awak perlu cari XM ni. XM M plus half lambda capital D over small d. Kita kena cari XM yang kelima. Ingat maklumat tadi kita boleh pakai balik. Maklumat tadi mana kita tahu lambda dia dah bagi tadi. Yang kita dapat tu jawapan tu 5.63 darab 10 negatif 7 meter. Capital D kita tadi berapa tadi 160 darab 10 negatif 2. Saya tulis balik ke sini. Small d kita adalah 0.03 darab 10 negatif 2. Sekarang ni lambda yang sama kita pakai dan order. Okay, please, order ni kena hati-hati. So, bila dark fringe yang kelima, kita kena tolak 1. Bila dia kata fifth dark fringe, tolak dengan 1, dia akan jadi 4. Kalau dia sebut 7 dark fringe, 7 tu kena tolak 1, dia akan jadi 6 order dia. So, jadi kita guna 4. Kita nak cari XM lah. So, XM kita nak cari, masukkan rumus ni. M berapa? Okay, M tadi 4 tambah setengah. Okay, lambda kita 5.63. Okay, darab 10 negatif 7. Darab dengan D besar kita. Ni 160 ni. Okay, dah tak muat ni. Sorry negatif 2. Okay, nanti awak tengok balik Kira So, bahagikan dengan D kecil kita adalah 0.03 darab 10 negatif 2. Okay, so kita akan dapat XM ni. Nilai dia adalah, bila saya kira kat sini, dapat 1.35 darab 10 negatif 2 meter. Okay, ini bukan jawapan akhir kita. Yang kita nak adalah yang dekat sini. Jadi, dia yang kita nak dapat separation ni. Separation tadi ni. Okay, saya tulis separation ni. Dia adalah X yang kelima tolak dengan Y yang kedua. Maksud X yang kelima tu, ini, yang dark fringe yang kelima ni, daripada sini. Okay, dia akan tolak dengan yang ni. Baru dapat yang ni. So, jadi jawapan dia adalah
1.35 darab 10 negatif 2. Tolakkan dengan Y2 tadi yang kita dapat awal tadi beritahu. 6 darab 10 negatif 3. Jadi jawapan akhir dia yang sepatutnya awak dapat adalah 7.51 darab 10 negatif 3 meter. Ini adalah separation tu yang dekat sini lah. Antara dark yang kelima dengan bright yang kedua. Okey, itu cerita dia. Alright, itu untuk B. Dan untuk soalan C. Okey, soalan C pula dia minta kita calculate separation between two consecutive bright fringe. Okey, sebenarnya dia boleh tanya juga separation between two consecutive dark fringe. Okey, ini soalannya ni. Okey, yang C ni. Okey, calculate the separation between two consecutive bright fringe. Kadang-kadang dia guna perkataan bukan consecutive, kadang-kadang dia pakai adjacent. Hati-hati adjacent tu bersebelahan lah. Okey, so nak kira dia, rumus yang kita perlu pakai adalah, okey, kita akan pakai delta Y lah. Ini rumus delta Y. Lambda capital D over small d. Okey, ini tak ada mm apa kat depan dia, tak ada. So, nak cari delta Y ni, okey, masukkan lambda dia tadi. Yang kita dapat awal tadi lah. 5.63 darab 10 negatif 7. Capital D kita adalah 160 darab 10 negatif 2. Okey, bahagikan dengan D kecil kita 0.03 darab 10 negatif 2. So, jawapan akhir awak dapat delta Y. Okey, kita akan dapat kat sini 3 darab 10 negatif 3 meter. Okey, sebenarnya soalan dia bagi kat sini, which of the interference pattern is produced by a shorter wavelength. So, dia tanya yang mana satu interference pattern. Dua-dua ni adalah interference pattern. Yang A dengan B ni yang terbentuk kat skrin lah. Dia tanya yang mana satu pattern produced by a shorter wavelength. And then dia minta you explain your answer. Dia nak minta kita jelaskan. Okay, so kalau soalan macam ni, interference pattern ni, kita akan rujuk kepada ni saya kata ni distance between two consecutive bright ataupun dark. Ini kalau macam ni kita kata distance ataupun separation distance between two consecutive dark. Ini pun kita ada separation distance between two consecutive dark. Kalau you tengok dekat sini delta Y dia ni dengan delta Y ni, mana lagi besar? Delta Y ni lagi besar. Maksudnya delta Y B, ini delta Y A. Delta Y B lagi besar daripada delta Y A. Dia tanya mana satu diproduce oleh shorter wavelength. Back to basic, tengok balik rumus delta Y sama dengan lambda capital D over small d. Okay. Delta Y ni, separation distance between two consecutive dark ataupun bright. Kalau bright kita ukur dari sini ke sini lah. Okay, bright. Dia punya nilai tu akan bergantung pada sebelah ni. Maksudnya kalau you guna lambda yang besar, okay, kalau you guna lambda yang besar, delta Y akan jadi besar. Okay, kalau guna yang kecil, dia akan jadi kecil. Masuk juga dengan D. D ni adalah dia punya distance daripada slit. Slit ni, contoh kat sini, slit. Ini kan D kecil. Kat sini, D kecil kan. Okay, ini D besar. Okay, D kecil kat sini. Okay, so kalau D besar ni, yang ini kalau awak tambah, delta Y pun akan bertambah. Dia akan jadi lagi lebar. Dan kalau awak kecilkan, dia akan jadi kecil lah. So, D kecil ni, ini separation between slit ni. Yang ni terbalik. Yang ni kalau awak increase je, delta Y akan turun. Tapi kalau awak decrease dia akan meningkat. Jadi kita nak jawab ni, dia kata, which of the interference pattern is produced by a shorter wavelength? Okay, kalau shorter wavelength, lambda ni kecil, delta Y akan dapat kecil, betul? So, yang mana satu? Shorter wavelength, delta Y kecil. Jawapannya A lah. So, yang pertama awak jawab. Okay, answer is A. Itu yang pertama. Dia punya explanation. Okay. Because. Okay. The separation. Okay. Distance between consecutive bright fringe is directly proportional, okay, to the wavelength. Sebab dia berkaitan terus dengan wavelength, that's why dia akan increase juga lah. Kalau dia increase wavelength, dia increase. Kalau wavelength decrease, delta Y pun akan decrease. Okay. Dan soalan yang terakhir, okay, yang ini, dia tanya, state the change on the separation distance between two consecutive or adjacent bright fringe when the screen is moved further from the double slit. Okay, dia tanya apa perubahan dia. Macam tadilah, saya tunjuk awal tadi tu. Okay, so dia akan gunakan equation delta Y sama dengan lambda capital D over small d. So, dia tanya screen tu dia move further from the double slit. Maksudnya, double slit kita kat sini kan. Ni yang ada, ni D kecil jangan confuse ini screen kita, yang ni D besar. So, sekarang ni dia anjak lagi jauh. So, bila D increase, apa akan jadi dengan delta Y ni? Delta Y increase. So, jawapan dia adalah the separation,
Okay, the separation, distance. Tak maaf, tulisan buruk sikit. Distance between, okay, two consecutive bright fringe, ataupun kita boleh pakai dark, tak kisah. Okay, okay, will become wider. Dia akan jadi lagi lebar. Alright, so itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.